Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Maksudnya, kalau kita rujuk kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, disebut yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya Allah Ta'ala untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya. Allah yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, di antara salah satu kekuasaannya adalah dia memiliki mi'raj. Jadi apa dia mi'raj? Mi'raj Allah Ta'ala pun sebut, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Yang mana mi'raj inilah malaikat tu lalu lalang turun naik hari-hari. Malaikat dan juga warruh, dan juga digunakan oleh Jibril. Ruh dalam Al-Quran banyak maknanya Jibril. Dalam surah Al-Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh, turun pada malam itu itu malaikat dan juga ruh. Ruh tu bukan ruh orang mati tu. Ruh tu maknanya gelaran bagi Jibril alaihissalam. Maknanya yang dilalui oleh para malaikat dan juga Jibril alaihissalam. Ilaihi ni ilah kepada, hi tu nya maknanya. Kepadanya kata dengan Tabari dalam kitab dia Tabari ni. Ilaihi ni ya'un ila Allah. Ilaihi tu hi tu maknanya kepadanya Allah. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak faham, dia salah satu daripada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Gapo dia pula ayat mutasyabihat? Dalam Al-Quran dia ada dua kategori ayat secara umumnya. Satu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Muhkamat ni maknanya ayat hukum hakam yang jelas. Contohnya hukum zina, hukum mencuri, hukum membunuh dan sebagainya. Hukum semaya, suruh semaya, suruh kita puasa, jelas. Suruh buat haji, tentang puasa bulan Ramadan, jelas. Itu maknanya ayat yang tidak ada pertikaian, yang mana maknanya direct. Dan tidak ada boleh khilaf, tak boleh khilaf. Contohnya puasa bulan Ramadan, tak ada khilaf kan? Mana ada khilaf? Syiah pun kata puasa bulan Ramadan. Kita mazhab 4 semua kata puasa bulan Ramadan belaka. Semaya 5 waktu. Kita mazhab 4 semua semaya 5 waktu belaka. Itu maknanya ayat muhkamat. Kemudian kategori yang kedua dalam Al-Quran dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni lah hak modal, maknanya yang Allah Ta'ala uji manusia ni dengan ilmu Allah Ta'ala yang begitu luas, sehingga manusia ni dia tak mampu nak faham. Sehingga orang ni faham lagu ni, orang ni faham lagu ni, orang ni faham lagu ni. Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang mana perkataan itu boleh membawa kesamaran. Itu namanya mutasyabihat, sama-sama. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan besarnya kuasa dia, tingginya, dalamnya, luahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana manusia tak boleh nak cari kata sepakat. Sebab itulah alim ulama, maknanya pakar-pakar ilmu tafsir Quran ni, dia sebut ilmu Al-Quran ni, alim ulama Al-Quran dia sebut kalimatul Quran, kata Al-Quran ni kalimatul Quran tabda bima ta'rif wa ta'lam wa tantahi bima la ta'rif wa la ta'lam. Bahasa Arab. Kata Al-Quran ni, kata dengan alim ulama pakar Quran, kalimatul Quran, kata Al-Quran tabda, bermula ia dengan bima ta'rif wa ta'lam, dengan apa yang kau ketahui. Kita baca Quran, kita faham mula-mula kita faham, serah faham. Wa tantahi bima la ta'rif wa la ta'lam, dan dia boleh pergi kepada penghabisan nihayah yang mana mu tak faham dah. Contohnya Allah Ta'ala guna yadullah fawqa aydihim. Yadu kita faham tangan, tapi dia sanad kepada Allah, tangan Allah sudah. Tangan faham, Allah faham juga Tuhan kita. Pas tangan Allah, dia mula tak faham dah. Sebab tu jadi khilaf. Kau ni faham lagu ni, ni faham lagu ni. Jadi ulama kita dalam ilmu akidah, maknanya mazhab Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia takwil. Dia takwil, dia kata kuasa Allah. Sebab kalau tangan Allah ikut dia lagu mana pun, masih lagi otak kita duk mikir tak sedap lagu mana tangan. Tapi bila ulama mentakwilkan ayat tu dengan kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka itu, maka memang Allah berkuasa semua sekali.
Tapi tu pun dia masih lagi ni pendapat Maturidiyah Asy'ariyah. Nah, orang yang tak tahu Al-Quran dia kata mana boleh takwil Al-Quran? Ada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia wajah tu. Quran ni tak boleh takwil, malaikat Allah Taala yang tahu. Sudah. Maknanya kalimah Quran ni dia bermula dengan apa yang kita rasa kita faham. Tapi bila kita amati kita cerita pada orang, jadi orang pun bawa tak faham. Gua nak tanya Allah. Jadi ni namanya ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat ni yang paling bagusnya kita tak, maknanya kita bicara sekadar mana yang ulama bicara saja. Kita tak akan bagi pendapat kita sendiri. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Yang pentingnya Allah Ta'ala tu hebat. Allah Ta'ala nak bagi tahu melalui ayat-ayat mutasyabihat ni, ilmu Allah sangat luas. Tak sedap balah bila Allah kata nak ayat ilmu Allah sangat luas ya. Bila kita baca ayat mutasyabihat, Allah nak bagi tahu aku ilmu luas. Bila Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah ilmu luas, kita tak payah balah. Kita hormat orang ni faham lagu tu, dia mau faham lagu tu. Orang ni faham lagu ni. Asalkan dia tu adalah maknanya tidak menjadikan di sisi Allah Ta'ala itu maknanya sekutu ataupun syirik. Sehingga dia Allah Ta'ala bila kata dia ada tangan, maka takut jadi mujassimah, takut jadi menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Napa stoko dah tu pun. Mungkin dia banding dengan tangan kholi, dengan tangan dengan lingkuh kholi. Benda-benda tu boleh nampak kan? Jadi duk fikir-fikir takut boleh nampak juga. Betul boleh panjang tu. Betul boleh panjang. Jadi sini ni ilaihi ni dia masuk daripada ayat mutasyabihat. Sebab ilaihi ni ilallah. Ilallah ni bila ta'rujul malaikah, bila Allah buat guna tangga turun naik tu dan juga waruh ilaihi kepada Allah Ta'ala. Sudah Allah duduk atas lah. Mikir gitu, jangan mikir gitu. Sebab tu dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, pengarang kitab ni, pengarang kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia tak terjemah kepada Allah. Cuba kita baca semula. Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril alaihissalam ke pusat pemerintahannya Allah. Dia tak tulis ke Allah. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan ilahi itu maknanya ke pusat pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di pusat pemerintahan itulah puak-puak malaikat dia pergi atas laporan, pada terima pula laporan lain pula. Terima daripada siapa? Ada pula malaikat lain pula. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita aku ni kuasa sengerti. Itu ayat mutasyabihat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu dia amat berkuasa. Sehingga ke pemerintahan dunia, pemerintahan manusia ni dia ada kerajaan. Dia bukan Putrajaya je kerajaan ni. Bukan isu yang JKS 10. Allah Ta'ala pun mentakdirkan ada satu tempat, di tempat yang begitu tinggi, mungkin di langit dan tahulah di Sidratul Muntaha dan sebagainya. Hak manusia tidak mampu untuk pergi, maka malaikat silih berganti duduk situ, buat kerja dia, dak sepuluh kita lah ada pejabat, kena pergi pejabat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala mentakdirkan kepada malaikat-malaikatnya juga ada pusat pentadbir. Yang mana Allah Ta'ala sebut ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi. Yang mana diterjemahkan oleh guru kita yang Mi'raj itu yang dilalui oleh para malaikat, malah Jibril alaihissalam menuju ke pusat pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing. Fi yaumin kana miqdaruh. Kalau kita tengok dari segi zahir ayatnya, maknanya pada satu hari kana miqdaruhu, kadar dia 50 alfasana, 50,000 tahun. Sehari malaikat buat oleh alik tu. Malaikat buat oleh alik dalam masa sehari dia tu sama dengan 50,000 tahun kita. Kata Ibn Tabari, al-yaumu bin nisbati lahum, satu hari nisbah kepada kemampuan malaikat ni sehari dia boleh terbang. Ataupun laju dia boleh terbang, dia boleh pergi jauh sehari tu. Yusawi 50 alfasanah li ghairihim. Nak nisbah dengan makhluk Allah lain. Kecepatan malaikat ni dia bergerak dalam sehari dia boleh capai serupa dengan makhluk lain sama dengan 50 tahun. 50,000 tahun. Sehari. Setahun 365 hari. 50,000 tahun. Bukan 50 tahun. 50,000 tahun. Kali dengan 365 hari berapa hari? Kalau kita ambil kelajuan cahaya lah. Kena mikir sikit. Tapi tak apa. Kita nak ayat ni kuasa Tuhan. Ni nak cerita besar. Ada. Amo catat sini, amo cari. Kelajuan cahaya ni dia kata 299 juta 792,458 saat. 48 meter per saat. Juta ni. Kau kira dengan kilometer 10.8 bilion kilometer sejam. Sejam baru tu tak lari lagi cahaya boleh pergi. Cahaya akan boleh pergi dalam masa sejam 10.8 bilion kilometer.
Ataupun dalam masa sehari kali dengan 24 jam 259 bilion kilometer sehari. Okey. Bumi nak cerita berapa kali bumi. Bumi ni kalau tempat kita duduk sini, kita pusing jalan muka bulat kan. Jalan sampai klik balik semula pula dipanggil lilit tai bumi. Lilit tai bumi ni 40,075 km. Mau cari dalam Google. 40,075 km lilit tai dia ni. Kalau pergi Mekah berapa kilometer ke Mekah? 8,000 lebih. Bumi kalau kita lilit, kalau kita duduk sini, kita jalan garis lurus, pusing balik semula sampai sini 40,000 kilo baru. Cahaya dia boleh pergi 259 bilion kilo dalam masa sehari. Maknanya 0.5 juta kali bumi sehari. Cahaya boleh pergi cepat. Tak, sehari tu dia boleh pergi jauh sampai 0.5 juta kali bumi ni. Sehari. Pas malaikat kali apa pula dengan sehari-sehari malaikat tu naik tu sehari dia sama dengan 50,000 tahun. Hoklah muka lain. Paling cepat cahaya tu pun tak. Maknanya malaikat tu lebih laju daripada dia, maka lebih jauh lagi lah. Kalau sehari tu cahaya boleh pergi sampai ke 0.5 kali bumi ni, jauh dia. Kalau bumi tu kita jengok bulat, lepas gitu. 40,075 km tu 0.5 juta kali bumi. Satu hari boleh pergi. Malaikat lebih lagi. Dia kata lebih lagi kan? Kana miqdaru 50 alfasana. 50 alfasana. Maknanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kerja bukan main nak catat amalan manusia. Ada malaikat hok pergi hari-hari tu waktu asar naik waktu subuh, tu waktu subuh naik waktu asar. Ada hok minggu hari Jumaat ni naik, hari Jumaat depan turun, pak lain pula naik, lain turun pula. Ada ni. Pada hok bulan ni, katanya ni bulan Syaban naik turun. Pada hok tahun ni dan sebagainya. Ada? Jadi nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat mu tanya tentang azab aku ni. Tanya azab ni untuk siapa? Untuk orang kafir kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Dan azab aku ni tak suruh minta dunia ni lah. Kalau dia aku nak azab, tak ada siapa boleh halang. Kerana malaikat hak duk catat tu hari-hari turun naik, yang mana dia tu sendiri mampu berjalan dengan beratus-ratus ribu tahun tu. Dia waktu naik aku kuasa buat dia tu nak catat amalanmu ya. Nak ceritanya bersungguh lah. Kita pergi Mekah ni bersungguh dah. Sungguh tu berapa tahun ibu pergi Mekah? Semua hidup. Kerja semua hidup nak pergi Mekah sekali. Tapi nak ceritanya orang pergi Mekah ni bersungguh. Kalau contohnya nak pergi haji kan Mekah, nak pergi haji. Tengok ada ngaji 17 siri dulu. Lah ni 13 siri. Tengok. Dulu boleh alik masjid An-Naim Jelawat. Bersungguhlah tu nak pergi jalan Mekah 8,000 kilo itu baru. Orang nak kata anak masuk mesti bersungguh dah. Tanya dia hari kalau anak masuk mesti ni kan mesti anak masuk mesti kan ni mesti anak masuk university. Ya atas surat. Kasut warna goni, baju warna goni, tie warna goni, luar warna goni nah. Apa bledi lah, untuk keperluan asrama lah, bau pasir, baju Melayu, nak beli saping berapa pasir, nak pergi mana tahu? Nak pergi UKM ngaji, berapa tahun? 4 tahun. Bersungguh teh, bersungguh lah. Nak cerita malaikat Allah Taala, Allah Taala kata bersungguh ni. Aku atas malaikat nak catat amalanmu sore-sore ni kata dia, bukan main-main. Bersungguh lah aku pun, kira getah beribu-ribu tahun. Pada kira makhluk sepamu ni, sepa kita ni. Tapi dia sehari dia cepat dia, laju. Maknanya Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa dia amat berkuasa untuk mencatat amalan manusia ni. Sehingga dia menetapkan malaikat, ada Mi'raj, mencatat amalan manusia, lalu kok ni. Dan setiap malaikat tu bukan lalu ke jalan sama, jalannya berbeza. Kalau terbaik pun tak lalu jalan sama. Nak ceritanya Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk mencatat amalan ke-10 tu. Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk mencatat amalan hamba-hamba dia ni. Maka janganlah terlalu sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga minta azab didahulukan. Manusia ni kena sedar bahawa dia tak mampu nak menandingi kemampuan malaikat pun tak boleh tanding. Tak okeylah manusia kecil itu boleh dia terfikir nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Kalau kita mikir, kalau orang itu mikir,
Dengan malaikat pun tak ada nak lawan dah bab berjalan ni. Malaikat bukan jalan saja, berjalan nak tulis amalan kita ni. Turun naik. Kita jalan kadang-kadang lah lagi sejarah tu baguslah, kadang-kadang nak oleh kerana nak pai pitih je. Nah, bab berjalan pun kalah dengan malaikat. Usah kau nak lawan Allah Taala bab lain. Apa berani minta azab lagi dengan Allah Taala? Tak berani orang beriman, tak berani. Inilah Quran. Bila kita baca Quran, maka dia memberi kesedaran kepada kita. Allah Ta'ala dalam ayat ni dia nak kiyah lah. Nak kiyah kepada kita, dia nak royak kepada kita, dia nak masuk ajaran dalam telinga orang beriman. Dia sayang orang beriman ni. Jadi supaya kita jangan jadi sepoi kafir tu, tak, dia nak royak aku ni kuasa sengoti untuk nak azab manusia yang derhaka kepada aku. Nak cerita tu ya Allah Ta'ala. Sebab tu ayat ni dia panggil suratul Ma'arij. Ayat ni Allah Ta'ala buat mari ayat cerita kepada kita, Allah Ta'ala buat laluan Mi'raj, tangga turun naik, tangga malaikat. Lajunya malaikat, luahnya mampunya malaikat, tapi nak cerita bila dia boleh buat malaikat yang begitu laju, laluan yang begitu hebat, apa dia buat tu? Kita buat kuih sedap. Kalau kita keduri kan, gula sedap. Orang keduri kalau tak panggil kita, orang kata tahu lah keduri. Kita kalau orang panggil kita, maknanya kalau orang nak kita, bewah nak kita je. Bernilai lalu bergol lalu kita tu. Bukan gula tu, bergol kita tu bergol. Allah Ta'ala ni dia ayat cerita sininya, malaikat dia boleh laju setara tu. Lalu dia buat malaikat ni banyak, Ma'arij bukan Mi'raj, Ma'arij banyak lalu. Nak cerita kepada dia, aku bisa lagi. Kalau malaikat aku pun tak boleh nak tanding, apa aku berani? Ni sanggup minta azab dengan Allah Ta'ala. Betul orang kata kena Allah. Kalau tidak kena Allah Ta'ala, dia mulut dia boleh jadi celupar dengan Allah Ta'ala. Betapa hinanya manusia yang tidak sedar diri sanggup minta azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal dia tu kecil sangat je. Kedai best salah sa'ilum bi'adzabin waqi'. Minta azab. Segerakanlah azab, salah satu tafsirannya lah. Minta azab disegerakan. Betapa layaknya Allah mengazabkan manusia yang bodoh sombong, masih tidak mahu mengambil pengajaran daripada amaran demi amaran yang Allah berikan semasa hidup di dunia. Mau tengok. Kalau orang itu sombong, siapa tak nak ambil Tuhan jadi Tuhan dia, tak nak ambil Allah jadi Tuhan dia, ambil pokok lah, ambil berapa jadi Tuhan. Allah Ta'ala tak tepi. Hak buat dia tak tepi. Dia tak percaya bahawa Tuhan ada Tuhan buat dia. Dia ambil, dia nak sembuh ada, dia perasaan nak menyembuh ada, tapi yang ke sembuh muka lain. Sembuh tari lah. Padahal tari sama makhluk dengan dia kalau dia memikir. Jadi Allah Ta'ala bagi kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 95 tahun, 100 tahun. Kalau dalam masa hidup kita tu tak ada pun kita nak memikir aku ni ada tuan, layak sengoti Tuhan azab dia. Tak ada nak mikir pun aku ni ada tuan ni, kalau spek mata ni pada tuan, pensel ni pada tuan, tak okey aku macam gini mau tak ada tuan. Tak ada nak mikir situ. Maka layak sangat Allah Ta'ala azab dia. Sebab itulah Allah Ta'ala ni marah sangat kalau kita hidup atas dunia ni, peluang Tuhan bagi ni 50 tahun, 120 tahun, tapi dalam masa tu tak jumpa cari Tuhan, maka layaklah Allah Ta'ala nak azab kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala layak tu sebab Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Nikmat mata, boleh tengok orang beriman lagu mana, boleh tengok Quran, boleh dengar Quran, boleh dengar kuliah, tapi tak saya dengar, tak saya tengok keindahan Islam. Maka layaklah Allah Ta'ala mengazabkan. Bukan banyak pun dalam kalau kita ngaji akidah, bukan banyak pun kita kena pegang dalam akidah sebenarnya. Bukan sebab 20 kena ngapa tu fardu kifayah dah tu. Hak fardu ainnya biar kita tahu sengoti bahawa hak milik kita di Allah. Tu ya. Hak buat alam semua ni Allah. Jadi bila Allah kita kena taat belaka dia. Biar serupa je. Allah bagi nikmat ke kita dengan Allah bagi musibah serupa tolong. Dia kata alhamdulillah. Payah tu kata kecek mudah. Terus Tuhan bagi sekali dah. Mikir kau. Ayo. Tapi orang yang memiliki iman musyahadah, maka dia boleh melalui benda-benda ni dengan mudah aja insya-Allah. Jadi kita doa mudah-mudahan kita masuk daripada kalangan mereka. Sangat tidak berbaloi. Ini perkataan ambo lah ni. Sangat tak rok cetong. Kata Ustaz Azhar. Sangat tak malik modal. Sangat tak berbaloi. Untuk kita berlagak dengan Tuhan sekitar 70-120 tahun hidup atas dunia ni. Kemudian kalau kita berlagak dengan Tuhan
merasa azab berjuta-juta tahun tu di alam barzah dalam kubur, di alam barzah tu berjuta tahun dah tu. Sebelum dia azab selama-lamanya di akhirat. Kita ni kan hidup dunia ni berapa tahun? 50. Umur ni 45 tahun, tak tahu lagi berapa tahun lagi depan. Kalau kata 60, 70. Lepas tu kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kubur tu Tuhan azab dah. Faham? Dalam kubur tu sama dengan umur kita. Kalau umur kita 70 tahun, 70 tahun azab dah. Siapa Tuhan kata dah kan? Tak. Dalam kubur tu sama ada salah satu daripada lubang neraka ataupun taman syurga. Pada sampai bila? Sampai kiamat. Sampai malaikat tiup sangkakala yang kedua. Lepas tu hari kiamat selamat dah. Baru mula pula azab hak lain pula. Azab di akhirat. Lepas tu hak tu tak ada tahu lah. Hak tu selama-lamanya. Kalau orang tu mikir, tak berani serati dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau berani ke rasa? Duduk 40-50 tahun maksiat kepada Allah Ta'ala, balik di alam barzah lagi Tuhan azab tak tahu berapa ratus tahun. Kau rasa metah dalam alam barzah? Rasa metah kalau duduk dalam nikmat, metah. Kalau kena azab, kita semua hidung pun nak boleh kecegah, duduk tengok je tak tengok tidur berat. Oh lama tuan-tuan. Cuba kita tengok kubur tu, hak mati tu. Kadang-kadang hak kita tak ada lagi, kubur tak ada dah. Duduk dalam kubur tak ada dah. Faham tak? Kalau kubur Ma'lam Mekah, kubur Baqi' di Madinah tu kita tak ada, dia ada dah orang dalam kubur tu. Sahabat-sahabat Nabi duduk dalam kubur berapa lama dah? Kalau dia hidup dia 3 tahun je. Dalam kubur, tengok 1441 tahun. Contoh zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tak kiamat lagi yang ini ni. Tak sampai bila pakai Nabi ada. Orang tahu dia dalam kubur. Berjuta tahun dah. Sebab tu kita sebut tadi, tak berbaloi, tak klik modal kiabuk. Kita nak guna modal tu hewi 45 tahun ni untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik akhirat, tak ada balik akhirat dalam kubur tu yang azab dah. Sama terus di akhirat selama-lamanya dalam azab. Dia kata dunia ni sakit sikit pun cari ubat. Panas sikit pun cari kipas. Tak selesa kan? Senang perut tu kak, cari tu kak. Pil cikit tekong lah, macam-macam. Tak sihnya sakit. Tapi tak cerdik lah kalau tak sakit di dunia. Akhirat pisah cari nyakit. Bagaimana pisah cari nyakit? Ni orang kafir kan? Tak sih beriman kepada Allah. Pakai kalau orang Islam? Tak sih beribadat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Tak sih tamu ilmu yang mendatangkan kelazatan iman kita kepada Allah. Abilah. Sebaliknya beruntunglah orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan iman. InsyaAllah kita lah. Allah Ta'ala beri iman tu beruntung nanti. Sebab apa? Mereka hanya sabar dengan segala ujian Allah Ta'ala, sama ada suka ataupun duka di dunia, dalam tempoh yang sama 50 tahun juga, kemudian disediakan nikmat yang tidak terhingga banyaknya dalam syurga. Malah didahulukan nikmat yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad sebagai taman syurga di alam barzakh. Masya Allah, insya Allah. Kita minta doa supaya kita tergolong pada kalangan orang beriman, yang mana Allah Ta'ala tambah ilmu kita, berkat ilmu kita insya Allah. Walaupun masa kita pendek, tetapi ganjaran nikmat saya bagi pada kita panjang. Cuba tengok contoh lah ni. Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Tengok orang beriman buat amalan semalam Lailatul Qadar, pahala dia 1000 bulan. Tengok di Mekah sekali amalan Mekah, pahala dia 100,000 kali ganda. Tengok. Murah sengerti Allah Ta'ala. Bagi orang hak taat ke dia murah. Bagi orang sombong dengan dia ni, orang kafir ni pun, tak bukan main juga sedia azab. Laisa lahu dafi'. Tak ada siapa boleh menolong. Sekarang itulah tuan-tuan dan puan-puan. Apa ada soalan? Tak ada.